Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala al-mutarjim wa nafana bihi wa bi'ulumihi fitarin. Kitab kita pakai muka surat 21. Maka memikirlah ia, bawah sekali, dan difikirnya tentang halangan-halangan itu, lalu ternampaklah dalam benaknya ada 4 pula. Pertamanya rezeki, yang keduanya beberapa perkara yang dibimbang, ketiganya keberatan, derita, kesukaran dan bencana, keempat berbagai perkara lagi menanggung ketentuan qada. Kata di sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia, anugerah daripada dia semata masih mengekalkan kewujudan kita dan keberadaan kita atas muka bumi ini, semua dengan limpah kurnia dia. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam, dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia juga memudahkan kita jadi orang yang taat dan jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia lagi diberi kita keinginan, kehendak untuk menuntut ilmu dan mempelajari perjalanan agama ni supaya benar-benar kita boleh hidup beragama. Alhamdulillah, diberi kita kesedaran kepentingan ilmu, duduk majlis ilmu, bersungguh dengan ilmu, khasnya nak mengenal perjalanan Islam, perjalanan iman benar-benar macam mana. Allah Ta'ala beri pada kita kesedaran untuk menjadi abid, munasabah dengan kitab yang kita pakai ni, untuk menjadi orang yang sebenar-benarnya menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala, menyatakan keberhajatan dan kefakiran diri kita pada Allah Ta'ala, pergantungan diri kita pada Allah Ta'ala. Itulah antara perkara yang kita terus nak kena belajar, nak kena faham, supaya matlamat hidup kita adalah untuk boleh sentiasa mengharap dan bergantung pada Allah Ta'ala, bukan kebergantungan kita pada makhluk sama sekali. InsyaAllah, Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir untuk solat maghrib dan berjemaah di masjid ini, dan insyaAllah kita manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab Terjemahan Minhajul Abidin, cermin budiman bagi mukminin. Ada sekalian, kita nak sambung ni meneruskan keterangan sekali lalu yang nak disebut di pengarang kita mengenai perjalanan untuk menjadi orang yang abid ni. Ada halangan-halangan yang bermacam-macam kita, hadirin sekalian, untuk kita mencapai matlamat hidup supaya benar-benar boleh
mengejar objektif kehidupan kita, mengenal Allah Ta'ala, boleh sentiasa dalam keadaan ibadat pada Allah Ta'ala, betul perjalanan zahir kita bersyariat mengikut yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betul perjalanan batin kita yang pergantungan kita hanya pada Allah Ta'ala semata, dan dalam masa yang sama ada perasaan kasih, sayang, cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah seabdul makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi, yang takkan ada makhluk ni melainkan dengan sebab rahmat dia, dan kita ni adalah sebahagian daripada umat dia, dan adanya kita ni adalah dengan sebab kasih sayang, rahmat yang Allah Ta'ala beri, yang Allah Ta'ala zahirkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Dengan itu ada kita, mudahan kita dimudahkan untuk melalui perjalanan tu. Dengan tu kita baca kitab ni untuk terus mengambil pedoman yang ditunjuk oleh Imam Ghazali, bagaimana kita nak bermujahadah, nak bersungguh, nak melalui kehidupan ni untuk mencapai matlamat ni, insya-Allah. Jadi antara yang telah kita bicara, ada musuh halangan yang setelah kita, kalau kita telah selesaikan bab taubat, bab ilmu, begitu juga sekali lalu ada kita sebut bab nafsu, ada syaitan, musuh batin yang kita kena selesaikan untuk meneruskan kehidupan kita ni. Dan pastikan khasnya syaitan, kita ada protection, ada pertahanan diri macam mana untuk menjauhkan daripada syaitan datang dekat kita. Kalau ada waktu kita lupa, wajib atas kita istighfar, mohon keampunan kepada Allah Ta'ala di atas kelalaian kita. Dengan tu kita telah dikuasai oleh syaitan. Tak ada jalan lain nak lepaskan diri daripada syaitan melainkan dengan zikrullah. Mudah-mudahan dimudahkan kita untuk zikrullah itu, zikir zahirnya, zikir batinnya, ada pelajaran dia pula bab situ, dan dijadikan kita pula mudah untuk melawan hawa nafsu kita yang memang sentiasa mengajak pada kejahatan yang ditunggang oleh syaitan, mengajak kita meninggalkan suruhan Tuhan, melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala dalam kehidupan. Mudahan juga dipelihara kita daripada kejahatan nafsu kita ni. Dengan tu Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita berada dalam tempat yang nafsu tak suka. Apa dia? Duduk majlis ilmu, dengar pengajian, duduk dalam masjid. Yang ni adalah nafsu tak suka. Kalau boleh suka tu, Masya Allah, Alhamdulillah, pujilah banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Dia telah memberikan satu keseronokan pada kita untuk kita berada pada tempat seronok dengan apa yang Allah Ta'ala suruh. Alhamdulillah. Macam mana pun ada halangan lagi. Yang ni yang seterusnya, antara yang nak disebut seterusnya oleh pengarang kita. Kata dia, bila kalau kita pandang sekeliling kita dan perjalanan kita ada halangan-halangan yang masih mengganggu kita ni, memikirlah ia, seorang yang nak jadi abid, jadi salik, ataupun memikirlah ia seorang tu kita lah kan? Kita yang dah, orang kata apa, nak ada kesedaran, nak ikut taat perintah Tuhan, tambah zaman yang penuh cabaran kan? Tambah kita pula darurat pun telah diisytiharkan yang tu kot kan? Macam-macam kerenahnya kan, PKP satu hal ni, parlimen pun gantung lah ni, satu hal juga. Yang tu semua cabaran depan kita yang kita kena selesaikan dia. Jalan hidup tetap jalan, cuma jangan sampai kita tersesat jalan. Pasal jalan kita mesti betul, walaupun sihat ke sakit ke, boleh hidup macam biasa ke, covid ke, vaksin ke apa ke, mesti perjalanan hidup kita tepat dengan syariat. Mana yang tak tepat syariat kena buang. Mana yang dia perintah Allah Ta'ala tu yang kita kena turut, yang tu yang terus kita nak kena belajar, nak duduk dalam pimpinan guru, orang yang pakar dalam bab agama, supaya kita ni benar-benar dalam pimpinan, dalam tunjuk ajar orang yang reti agama.
Tak semestinya orang reti agama tu menteri agama. Oh, kasar sikit. Tak semestinya juga orang yang reti agama tu majlis agama. Oh, kasar juga. Ya tuan, sikit saya sebut. Bahkan kadang-kadang daripada orang macam tu jadi fitnah dalam agama. Kadang-kadang orang macam tu pula jadi masalah dalam agama. Inilah cabaran kita tamalan. Itu yang dia kata, kalau kita betul-betul pandang sekeliling, perhati, apatah lagi kalau kita dah belajar, dapat pada tunjuk ajar daripada tutup guru kita dengan ilmu yang sempurna dia ajar pada kita, kita boleh faham tu. Cuma malangnya kita ni khasnya dengan apa sekali lalu pengarang kita dah sebut, dah taubat dah, ilmu ngaji juga lah, tapi banyak lagi cabaran ataupun cabaran ilmu, pendedahan ilmu yang kita masih belum sedar, masih belum faham. Perlu pada bimbingan orang yang celik mata hati untuk menunjukkan kita bagaimana perjalanan hidup ni. Kalau kita semua pakat celik mata hati senang, tapi malangnya kita itulah masih buta dan teraba-raba. Saya tak kata tuan, kalau saya sendiri pun ada tempat-tempat kanan buta juga. Ada tempat-tempat yang masih teraba-raba, lepas tu baru sedar, silap dah aku ni, terlajak dah ni, apa yang sebut terlanjur dah ni, tersasar dah ni. Muncullah Allah Ta'ala pelihara kita daripada keterlanjuran itu, kesasaran itu, kesesatan tu. Dia sedar orang kita balik. Saya duk mikir ni, kalau diri saya macam ni terus kita mengaji, ada berguru. Kalau orang yang tak pernah mengaji, tak pernah berguru, tak tahulah macam nak apa. Satu, kalau kita fikir renung sungguh dan memang nak cari jalan sebenar ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayahkan kita. Pasal memang ahli fikir macam ni lah yang Allah Ta'ala akan tunjuk jalan sebenar. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk ikut perintah Allah Ta'ala, untuk jaga syariat dia, biasanya Allah Ta'ala dia akan lapangkan dada kita dan dia akan pertemukan dengan kita siapa yang kasih pada dia. Selalunya kita, dia akan jadikan kita kasih untuk cari guru, nak cari ilmu, dan dengan sebab kehendak kita nak cari jalan yang betul tu, Allah Ta'ala dia mudahkan, elok bertemu, elok je, kena je kan. Alhamdulillah, banyaklah syukur pada Allah Ta'ala kalau kita dapat gitu. Dan mudah-mudahan dimudahkan kita untuk betul-betul dapat faham macam mana sepatutnya kita kena faham. Pasal zaman ni cabarannya banyak sangat. Ini yang terus kita nak baca lah. Jadi kata dia akan fikir dan dipikirnya tentang halangan-halangan itu. Lalu terdampaklah dalam benaknya ada 4 pula. Jadi ada 4 pula. Setelah yang lepas, ada 4 sekali lalu kita bicara, cuma ringkaslah kita sebut tak. Ada dunia, makhluk, syaitan, nafsu, sekali lalu kita sebut. Ni ada 4 lagi halangan pula yang boleh menghalang kita. Walaupun satu sudut nafsu kita dah boleh tolak, zikir pun dah boleh ada untuk hindarkan diri daripada gangguan syaitan, iblis. Makhluk pun kenal lah makhluk, mana baik, siapa nak kena kawan, siapa nak jadi lawan. Dunia pun kena dah satu sudut. Ada lagi halangan. Baca itu yang pertama. Baik. Pertama, rezeki yang mana nafsu itu sangat berkehendak kepada makan. Tabiat semula jadi yang dijadikan oleh Allah. Terungkaplah kata-kata kamu, rezeki itu mestilah tidak boleh tidak bagiku, ini berkehendaknya dan asas pendirian hidupku yang sebenar. Kalau aku lucutkan kehendak-kehendak dunia dan berseorangan saja tanpa menghiraukan orang ramai, yang demikian itu di manakah boleh aku bertegak dan memperolehi rezekiku? Baik, jadi halangan pertama dia kata rezeki, bab makan minum. Memang zaman sekarang tuan-tuan, kalau ada orang yang kesedaran tentang masalah ni, khasnya kita pun tak baru agak lah kan, lama dah tapi tak selesai lagi. Itu bunyi judi kan? Kilang judi banyak. Yang lain semua tutup, masjid pun tutup, kilang judi operasi elok je, macam sial aja. Oh, kilang arak pun operasi. Kalau saya tak ada bahasa lain lah, saya keluar ayat macam tu. Kalau bahasa ulu ni sial aja lah nak sebut kan.
Pula tu tak ada tindakan pula tu, yang ditangkap entah apa benda dah. Sepatutnya buatlah tindakan yang munasabah kan. Takkan dia nak kata yang ni tasarruful imam manutun alal maslahah kan. Dia kata imam apa pemerintah tak ambil tindakan lagi ni pasal ada maslahat lah ni. Macam tu. Yang ni cepat aja pun start dia boleh isytihar PKP lagi, PKPB lah benda lah. Waktu isytihar darurat pula contohlah kan. Tapi bak arak, bak judi tu tak ada pula habisin. Dia tu pap daging pula, kartel pula 40 tahun dah bunyi kan. Masalah tu. Tu yang orang kata kita ni benak ni ikut makan kangaroo 40 tahun dah kot. Dia mau kabar gitu lah kan. Sebab memang makanan ni dia membentuk kita. Jadi bila makanan ni yang kita dah dapat ni berserabut macam-macam, biskut Cina tu dah cerita lah. Mi tiao Cina, mi tiao campur mi dengan kuah tu, bihun siam. Kalau siam tu siam Melayu kita tak apa, ni siam betul kan, siam pokok hijau. Allah. Tambah ubat-ubatan semua Denmark, UK, US. Ni nak vaksin pula. Masalah kita semua. Keliling kita ni semua. Perkara yang ada yang jadi masalah kat kita semua menakkan hati. Jadi kalau kita sedar tu semua cabaran-cabaran ni nak kepada produk Muslim, satu masa dulu bunyi kuat ni, jadi dah macam senyap balik, macam bodoh balik kan. Kalau ada yang masih kesedaran tu bila tak nak macam ni, sampai ada perasaan di antara kita ni yang kalau boleh nak duduk dalam hutan lah, duduk apa perkampungan Islam lah kan, jauhkan diri pada orang ramai lah, tak nak kita campur dengan buat macam ni. Kalau dia tak pergi sekolah pun kita buat sekolah kita, buat madrasah kita. Memang tak nak ada orang kita yang beramal macam tu. Memang tutup guru kita pun kadang buat pondok tu kadang macam tu lah. Tapi bila buat macam tu nak kena beli beras juga, nak kena gulai juga, ada garam juga, nak ada ikan masin juga. Bukan semua ada orang kita punya. Jadi antara halangan kita rezeki. Habis-habis tak kena campur kat masyarakat. Kena ambil juga beras. Kalau benda yang boleh olah, boleh basuh tu tak ada heran. Tapi ada benda-benda yang syubah-syubah ni, cuma atas kaedah kita bab rezeki macam ni memang kena cik makan. Kalau buat sekolah pun kena makan minum, nak buat kicap sendiri bukan senang, nak sos sendiri, nak kena tanam cabai pula nak baja pula, jaba pula petegasi ke apa ke, semua nak beli semua daripada orang luar kan. Mana yang kita punya. Tambah sebut vaksin ni, mana ada kita punya. Orang tak ada orang cerdik pandai ke nak buat vaksin, nak buat baja. Waktu zaman dulu daripada apa politeknik tak politeknik apa mesti kemahiran hidup, kemahiran Malaysia lah, mesti Melaya tak Melaya apa. Takkan tak ada cerdik pandai orang Melayu untuk produk benda-benda macam tu kan. Takkan kita sebagai pengguna je. Macam mana pun macam inilah suasana kita orang Islam khasnya. Masalah yang ada kat kita tu satu hal. Macam mana pun yang ada kat sekarang ni tak usah serabutkan dengan apa yang berserabut. Tapi nak kena faham antara masalah kita rezeki. Kaedah yang dah diajar, makanan memang kena jaga. So makanan dia akan menyebabkan hati kita dibentuk daripada apa? Makanan yang baik. Makanan buruk. Itu yang sebut tadi. Kita pun tak sedar benda yang kita dijamu apa kan. Kita pun satu masa dulu tuan-tuan, sikit saya sebut buat rezeki dulu lah. Memang rezeki ni memang nak cerita yang tu. Tapi nak sebut prinsip orang tua dulu kan. Saya zaman saya sekolah rendah tuan-tuan, mak saya bagi bekal lagi kan. Bagi bekal pergi sekolah. Kalau bagi duit belanja pun, kalau dia beli nasi lemak, dia suruh beli nasi lemak kat sini. Tak usah beli kat lain. Saya dulu belanja sekolah 2 kupang zaman saya lah. Tuan-tuan yang umur lah banyak pada saya lagi lah rasanya. Lagi sikit lah duit belanja kan. Apa saya nak sebut ni, makan tak makan kedai sebarang. Kalau kita suasana kampung, orang dulu kalau buat kenduri tak makan daging ais. Betul kan? Kalau orang lama-lama memang perasan dengan itu. Kalau kenduri tanya sebelah lembu tak? Kalau dia pakai beli daging ais saja, kami tak makan lah kenduri dia. Kalau makan pun makan sayur, makan pucuk bayah, makan ulam-ulam, ada ikan masin. Kalau ada
gulai ikan masin dengan nenas apa tu kita makan. Ayam gagah juga. Daging tak usik lah kalau daging ais. Tapi bila satu masa dah dipromosikan halal, JAKIM, pergi luar negara, ada unit-unit khas memantau sembelih orang Islam, stunning tak stunning lah, cukup SOP. Mula-mula kita dulu pun tak gamak makan lagi Australia siapa sembelih habis-habis. Bila dah di highlightkan halal tu macam mana? Sampai satu tahap kita lah ni dah tak peduli lah, janji ada halal, rupanya dia bertukar packing. Ni bahana ni tak? Saya memang lama dah muskil benda-benda macam tu. Saya tengok memang muskil sungguh rupanya. Ternyata kemuskilan tu memang tepat. Apa saya nak sebut, jadi dah tahu benda macam tu kena tinggal lah. Jadi asal nak sebut, bila kena tinggal, kita pula kadang payah apa dia, tak makan hak ni, nak beli daging perih mahal, duit tak ada lah, kan susah. Dia lama-lama lagi nak tak nak, suka tak suka macam mana, beli gilah daging ais. Tu masalah. Anak pula takkan bagi makan nasi, makan cucuk bawang, cucuk bilih, makan nasi, ikan masin, telur. Dia pun sekali-sekali nak juga aiskrim, nak juga coklat. Benda lah lagi kan, tambahlah ni mana pergi supermarket tak apa benda dia cari, kita tak pandai. Kek Apollo tengok TV pula, Apollo kepala otak ni Apollo je. Kek layers lah, apa pula, coklat lah, apa benda. Itu yang makanan ni, bahan basuh, bahan cuci, pewangi, pewarna, Allah. Ni kita punya tempat, suasana kita ni. Kalau kita sebut umum rezeki ni apa? Tambah ni, kena PKP, kerja tak boleh. Kalau yang gaji jalan, pencen, duit banyak dalam akaun tak ada masalah. Projek pun jalan tak ada masalah. Yang tak ada kerja, sawit kalau mahal, kita buat ada sawit, lega je, menyongen aja kan. Tapi bila orang ni hujan pula, banjir lagi dengan getah ni, getah turun, getah motong tak boleh, turun harga pula tu. Jadi antara jadi masalah kita nak ibadat macam mana? Duit tak ada, duit makin kurang, susut. Nak bergerak pun tak boleh. Nak bayar duit sewa rumah lagi, sewa kereta lagi. Lain orang lain masalahnya kan. Jadi semua tu kalau kita perhati, apa masalah dia? Rezeki. Kita ada duit apa? Kalau tak ada duit, masalah dia rezeki. Kalau zaman sekarang pula belajar pula, kalau saya sebut pilah kan, tuan-tuan saya tak tahu, saya banyak rasa macam-macam lah ni, nak mikir macam-macam pun ada je kan. Kadang malas nak layan, fikir tak mana. Dia orang lah ni nak belajar apa, SPM pun bukan tahu mana dah. Ni pun tangguh SPM dah. Ni dah masuk tahun baru dah. Yang hari tu pun tak ambil SPM lagi. Tingkatan 5 ni ada 2 lapisan ni. Yang 4 ni tingkatan 5. Saya duduk sekolah, saya tahu kan, saya ngajar. Kalau patutnya nak mesyuarat esok, tak boleh, kena tunda pula. Lusa pula nak mesyuarat. Esok hari pertama PKP, lagi nampak kita mesyuarat pula, kacau pula. Apa saya nak sebut ni? Tingkatan 5 dulu tak habis lagi. Tingkatan 4 nak masuk tingkatan 5 dah. Yang ni boleh main sekolah. Nak susun satu-satu. Dia orang pula SPM nak ke mana sebenarnya? Nak ambil bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, nak ke mana sebenarnya? Dia orang belajar apa sangat sebenarnya? Kemahiran hidup, macam-macam kemahiran dah ada lah. Teknologi pun tinggi-tinggi lah. Belajar sekolah pun bukan boleh ke mana pun. Nak kata pandai sangat buat teknologi baru ke, buat kapal terbang ke, dah terbang lah, semua terbang lah. Handset pun dah handset modern lah. Wireless tak wireless, dulu semua wire kan. Ni mana ada wire. Dulu tak bisa tengok wire. Handset pun mana ada wire. Dulu semua wire. Teknologi semua canggih-canggih lah. Kalau kita bodoh pun, tak ada ilmu pun dalam bab-bab akademik ni, macam mana? Tak ada masalah nak beli wire. Kadang-kadang orang tak pergi sekolah lagi pakar guna barang-barang macam tu daripada kita yang pergi sekolah. Jadi sebenarnya nak belajar apa dah sebenarnya. Jadi kehidupan kita dah jadi macam tu kan. Tapi oleh kerana yang ni keperluan dah digembur-gembur kan, apa masalah sigil ni SPM tak SPM, diploma, pengajian nak ni, pengajian tinggi pun habis-habis tengok maksiat juga, dosa juga, lalai juga, nyanyi juga, berjoget juga. Semayang jemaah tak boleh, Jumaat pun tak boleh.
Jadi khas atas kita bicara ni rezeki lah. Jadi antara banyak orang yang tak lagi sembahyang, tak boleh pergi mengaji, salah rezeki lah. Salah rezeki lah. Wah, tengok orang ni teringin, orang ni beli kereta baru, kita pun tak beli kereta baru, orang ni rumah baru kan. Tengok yang ni pula, yang ni menikah dah, aku tak menikah lagi, rumah aku dah banyak dah, tak menikah. Tuhan lelaki, perempuan pula, yang ni pula tak ada siapa pun meminang aku. Tengok orang kampung pun tak ada siapa pun aku nak tawar diri ikut nak jadi suami. Semua tak boleh harap, mak ganja, mak kempit, semua orang lampu. Umur lebih lah. Tengok kampung sebelah pun tak ada. Ya, tuan dengar saya sebut ni. Yang bapak-bapak pun kata, siapa lah aku nak buat menantu lelaki ni. Tengok tak ada, menantu perempuan ramai. Nak buat menantu. Tapi anak aku ni perempuan. Tengok mana ni, tengok semua ada tok lelaki dah. Susah tuan. Tuan saya tak tahu, tuan tak tahu. Saya tak tahu. Saya duduk tempat tu. Saya dah duduk tempat tu. Siapa aku nak buat menantu? Oi, fikir kan. Ni. Tengok dia orang pun kelang kabut lagi lah. Ni yang ni baru nak mengaji, yang ni baru nak kedai dunia. Yang ni baru nak cari duit. Allahu Akbar. Jadi antara orang dah fikir sekarang apa? Rezeki ku. Tambah PKP ni. Jeng. Kedai tak boleh buka, pelanggan pun tak datang. Sehari-sehari tu tak ada orang masuk kedai pun. Kalau masuk kedai tak beli tu suku. Tak ada orang masuk kedai pun. Tak bunyi pun. Tet, tak ada bunyi pun. Tet tu tak faham sudah lah. Lama lah ni tak kenal tu. Tak duduk dalam gua pun. Tet. Tak ada orang bunyi pun. Ya Allah. Sekali lalu lah saya sebut bar rezeki tu. Macam mana pun keedah kita tawakal. Itu memang cara selesai dia. Tawakal tu panjang nak cerita satu-satu tiang. Kalau kita faham ni, apa jalan kita nak balik, nak keluar daripada masalah ni? Tak ada lain jalan dia. Nak buat perkampungan dalam hutan ke apa ke? Bukan senang juga nak buat rumah, nak terbit nak tuar ke tanah lagi, berata tanah. Bukan murah-murah tu tak belanja. Tanah pun tak ada, nak beli lagi, nak pakat dengan orang pula. Mula-mula elok pakat, lepas tu kelahi pula. Orang ni berkebut, orang ni berkebut, orang ni berkebut. Bukan senang tu kan. Jadi kita punya selesai dia sebenarnya apa? Iman. Lepas tu jalan ni tak ada lain, melainkan balik kita kena mengaji, kena faham la ilaha illallah. Makhluk ni tak ada mempunyai sifat ilah sama sekali. Allah juga la ilah. Macam mana nak pegang ke Allah Ta'ala pula? Macam mana jalan nak pegang Allah Ta'ala tu? Kalau katalah kita punya kehidupan suku, lepas tu isteri, anak, kenal, ikut jalan masing-masing. Anak je anak dia. Bukan semua dengan cakap. Semua dengan cakap mujur. Semua boleh taat dengan Allah Ta'ala, semua ke masjid, semua pakai baca Quran, semua banyak selawat, mujur. Bukan semua boleh. Ada yang hal masing-masing, ada tak peduli di masjid langsung, ada sembahyang mau gelang kabut, tambah berkawan duk hoha sana lagi. Semua masalah kat kita tu. Perintah ada, tanggungjawab ada. Qu anfusakum wa ahlikum daro. Tanggungjawab banyak. Itu sebut anak beranak kita keliling, anak bini suami. Ni saudara mara, mak menekan, pak menekan, jiran tetangga, pemimpin banyak kan. Tapi kalau perhati tu antara benda besar khas atas topik kita bicara tahu mana? Tengok tu rezeki, semua kerja tu. Nak pangkat pun, nak jadi Perdana Menteri, nak tukar kerajaan macam apa? Salah rezeki. Nak tukar jadi menteri besar, tak menteri besar apa? Rezeki. Habis-habis tutup pintu rezeki yang so darurat. Padan muka kau. Ayat itu sikit lah. Kasar sikit lah, orang tak faham sudah. Okay. Itu satu perkara. Jadi asal nak sebut tu, keedah kita mesti ada tawakal. Cuma tawakal tu besar pelajaran. Pelajaran ni besar tau ni. Tauhid. Saya sebut sekali lalu dah tadi kan. Tapi macam mana nak bawa tauhid tu? Kalau kita ada duit juta-juta pun, bukan duit tu selamatkan kita, Allah selamatkan kita. Akidah mesti betul. Kalau kita ada pekerjaan sekalipun, meniaga kita maju sekalipun, bukan meniaga tu selamatkan kita. Mesti tauhid kita ke Allah yang selamatkan kita. Selamat kita tu dengan berpegang ke Allah Ta'ala. Makhluk tetap duduk martabat makhluk. Makhluk takkan boleh duduk tempat Tuhan sekali. Apa jalan sekalipun. Makhluk, walaupun kita memiliki bermacam-macam makhluk, untuk melegakan kedudukan kita atas muka bumi ini, bergantungan hati bukan dengan makhluk, bergantungan hati dengan Khalik makhluk, hanya dengan Allah Ta'ala.
Apa ilmu dia nak beri dapat situ tu? Ilmu tauhid. Soalannya pula, selesai dah ke belajar tauhid? Kita apa tauhid yang kita belajar? Guru tauhid kita siapa? Tauhid takat kita kenal Allah wujud kina baqa tu suku kan. Kalau yang tu pun tak nak belajar, macam mana tauhid kita nak bawa, kita nak berjalan, nak boleh bersandar ke Allah Ta'ala, yang kalau ada harta benda, ada rumah apa, anak bini, pengaruh apa sajalah, harta benda sekalipun banyak, macam mana nak bergantung tu bukan kepada makhluk tu, tapi ke Allah Ta'ala. Apa cara dia, apa kaifiat dia, siapa guru yang nak ajar? Saya nak tunjukkan kata cara nak balik. Antara masalah yang rezeki. Orang yang tak ada harta benda, tak ada apa, dia akan nak pergi cari. Orang dah cari, dah ada pun belum tentu selamat. Pasal apa? Macam mana nak bawa supaya selamat tu adalah dengan iman pada Allah Ta'ala, bukan bergantung kepada apa yang ada di tangan, tapi bergantung hanya pada Allah Ta'ala, yang dia lah tempat bergantungan, tak ada lain pada Allah Ta'ala. Macam mana kaifiat nak jalan hidup macam tu? Satu, kalau kita boleh faham, banyak kena selesai. Memang banyak tuan kita yang cuai belajar. Mudah Allah Ta'ala ampun kita, banyak salah kita ni kalau kita tengok ni. Baik, itu satu, rezeki. Kedua, macam kedua, beberapa perkara yang dibimbang-bimbang atau diharap-harapkan atau dikehendaki sangat-sangat atau dibenci tidak dapat diketahui tentang hal itu baik buruknya, kerana segala perkara itu akhir kesudahannya adalah samar-samar tidak menentu. Dengan demikian adalah menjadi kebimbangan sangat-sangat oleh perasaan hatinya, sedangkan yang dibimbangkan itu barangkali hanya kemungkinan terjatuh ke dalam keburukan atau kebinasaan. Memang hai kita lah ni, nombor dua ni. Apa dia? Perkara yang kita bimbang. Bimbang apa? Ni darurat sampai 31 Ogos kan? 31 kan? 1 Ogos. PKP 2 minggu, agak-agak 2 minggu kan? Macam kita dengar dulu lah. Bunyi 2 minggu. 2 minggu. Sampai lah ni daripada bulan 3 dulu. On off. Ni nak bunyi vaksin pula ni. Vaksin ni ubat je. Vaksin bukan ubat. Siapa kata vaksin ubat, bodoh. Vaksin bukan ubat. Secara vaksin panjang pula lagi. Bimbang tu bunyi kata macam ni. Vaksin ni pun kata boleh pakai 3 bulan. Lepas 3 bulan inject pula. Dah inject pula. Duit lagi kerajaan tu. Tang dia beli. Kita pula kata menghapuskan DNA, tukar kita punya genetik. Macam-macam bunyi tuan-tuan. Risau kita. Yang dah vaksin dah inject tu suku. Hepatitis B lah, apa benda lah. Polio tak polio, campak tak campak tu suku. Saya nak cerita apa? Bimbang kat kita ni macam-macam. Ada kata teori konspirasi lah, Illuminati lah, Dajjal lah, apa lagi. Ni. Kita pula ke depan ni tak tahu pula ni macam ni. Duit kita kalau tuan-tuan 10 juta tuan-tuan simpan belum tentu tuan-tuan duit esok 2-3 hari, 2-3 bulan esok tak laku duit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan simpan emas pun, tuan-tuan ada 4 kilo, 40 kilo emas pun, tengok seorang tak teringin, orang cari makan macam tu. Emas, saya ngaji ada tegur sebut kata dia, macam mana kita nak buat esok kalau beras ni, sebiji beras kata dia, harga dia seguni emas. Macam mana kita nak hidup masa tu? Tuan-tuan dengar, Tok Guru cerita lama lah. Sebiji emas, sebiji beras, harga dia seguni emas. Tuan-tuan ada emas. Itu emas, duit Malaysia ni juta-juta bilion-bilion ni, tu tak ada heran lah. Emas pun orang tak beli, orang nak makan tu. Orang nak makan. Ada benda yang sentiasa membimbangkan kita. Bimbang. Ni pelajaran anak-anak macam mana? Jangan kata pelajaran anak kita lah macam mana? Yang duk ada. Yang masuk ke keluar ke? Ni. Bimbang macam-macam ni. Penyakit ni. Bila nak habis ni? Dia kata tak habis-habis. New normal lah, apalah. Memang ke depan kita bimbang macam-macam. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Betul saya cakap. Ada bimbang, tak ada bimbang. Nak tukar politik, cara politik tu dah. Dulu tengok macam dah bersatu dah Melayu. Ni macam nak jadi banggang balik. Sorry tuan-tuan saya punya bahasa tu. Ya tengok. Risau kita. Jadi apa kita nak selamat? Kalau kita pun termasuk dalam agenda yang nak menghancurkan
Apa yang sepatutnya carilah ke arah untuk bersatu. Quran kata wa'tasimu bihablillah uzkurullah tubu ila Allah taubatan nasuha yuslih lakum a'malakum. Banyak kita baca Quran pun tak boleh faham, tidak guru tak pernah cuba. Macam ni memang kita akan bimbang macam-macam. Bimbang kita tu macam mana nak selesaikan dia? Apa dia punya kata putus dia? Kalau nak istiqarah pun, kahwin tak kahwin. Kalau nak kahwin nak kahwin A ke B, A pun elok, B pun elok, C pun elok, D pun elok. Tu bimbang juga tu. Nak kahwin tak kahwin suku, dah nak kahwin pula, yang ni pun bagus, yang ni pun bagus, yang ni murah, ni mahal tapi mak bapak dia bagus, yang ni mak bapak dia pelak tapi anak dia ni harga pula mahal. Hak ni mak bapak dia budak pun bagus. Tapi muka pula tak comel. Payah kau. Contoh. Semua bimbang. Yang ni dah. Macam ni. Susah kita hati dah. Tuan-tuan tak ada masalah. Saya tak tahu lah kot. Tuan-tuan ni semua tenang, mutmainah kan. Tunggu mati masuk syurga. Anak-anak macam ni pula. Anak sakit, ni demam, ni sakit, ni buat perangai, ni merajuk, ni tak balik rumah, ni suka balik malam. Yang ni gaduh main internet, yang ni main handset, ni tengok TV. Macam mana nak buat? Kita nak cakap lebih-lebih pun kita pun tak pandai. Cakap lebih-lebih lagi, laser-laser lari pada rumah pula. Jadi asal dia sebut apa? Di hadapan kita ada benda yang kita bimbang dan ada benda yang kita harap. Nak ni, kalau boleh nak rumah, nak harta, nak pangkat. Ini semua benda yang pada kita bimbang satu, harapan mu ada, tapi harapan kita semua masih pada makhluk. Ini masalah kita sebenarnya. Kita tak balik pada siapa yang Nabi Rasul bawa kita untuk kita balik. Balik kita tak ada lain, la ilaha illallah. Balik pada Allah Ta'ala. Semua Nabi Rasul datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi soal, apa ilmu la ilaha illallah yang ada kat kita? Tak ada jalan lain. Memang cara balik dia la ilaha illallah. Tapi apa tu saya tanya tu, apa ilmu yang la ilaha illallah yang ada kat kita? Di mana? Sampai ada orang tertanya, ni zaman kita lah ni, kita nak buat amalan apa? Nak bagi share amalan pun, kalau saya bagi pun tuan-tuan belum tentu boleh beramal. Kalau boleh beramal pun, tuan-tuan faham ke amalan tuan-tuan buat tu untuk apa sebenarnya? Dia kena berguru kan. Kalau saya kata lah, kalau tuan-tuan kata tanya, kod lah tuan-tuan tanya kan, Ustaz bagilah kami amalan supaya kami dia boleh beramal. Saya bagi lagi, tuan-tuan cirit pula kan. Istighfar 100 kali misalnya, astagfirullahalazim. Lepas tu la ilaha illallah 100 kali pagi. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 100 dah 500 dah. Pengsan dengar. Selawat 100. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 600 dah tu pagi. Petang untuk ayat kahfi awal 10, akhir 10. Tu nak tidur baca surah Sajdah, baca surah Muluk, baca Yasin. Macam nak baca Quran tak reti. Tasbih pun tak ada di rumah. Cicak ada tasbih tu bergantung no. Tak cicak benar. Tak kat tasbih tu cicak dan berak payah no. Itu kat masjid, yang kat rumah tak azul tak ada tasbih apa. Dalam poket tak biasa duk simpan tasbih. Kalau saya kata baca Quran, tuan-tuan kena baca satu muka. Boleh baca tak boleh baca? Sorry yang dah saya sebut tu. Betul kan? Ada orang kata, apa amalan kami nak buat? Bacalah hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca. Tuan-tuan tak ada ilmu siapa Allah Ta'ala, boleh baca lah, bukan tak boleh baca langsung, tapi setakat mana yang tuan-tuan nak bawa tu, nak pergi mana? Tuan-tuan tak ada ilmu akidah, tuan-tuan tak kenal Allah Ta'ala, tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan tak fahamnya. Kalau buat ada amalan, tak ada amalan langsung ni apa benda? Tak ada amalan langsung ni. Semayang pun tak jaga. Macam ada benda yang kita bimbang, ada yang kita angan-angan, ada yang kita cerita nak macam ni. Itu nak ke mana? Hidup sekejap je. Hidup pun tak tahu apa hari. Saya pun tak tahu apa hari. Kita pun sebut insya-Allah, bertemu juga, datang juga sekali lagi kan. Berapa hari yang hidup anak saya tahu.
Nisbah tanggungjawab ada macam ni. Kalau saya lah pondok lah, apalah. Kalau tuan-tuan lah. Tapi kita punya angan-angan, kita punya cita-cita nak macam ni. Sebenarnya matlamat kita apa? Tu bagi betul balik. Kalau tak betul, saya timbul soalan tu, saya fikir kan, anak pergi mana? Jangan tak tahu kita hidup ni untuk Allah. Mesti nak tauhid dengan Allah Ta'ala. Bila pun kita mesti la ilaha illallah, mesti rujuk pada Allah Ta'ala. Untuk apa ilmu yang tuan-tuan dah ada tentang Allah Ta'ala. Yang tu lah masalah kita. Kalau minta tuan-tuan cerita lah, kalau bangun bagi mic, bagi cerita 5 minit cukup lah. Tuan-tuan faham hidup untuk apa, cerita sikit. Boleh tak? Saya panggil seorang-seorang boleh tak? Kita buat style lain sikit mengaji kan? Boleh? Bagi 5 minit. Agak-agak boleh bercakap 5 minit. 3 minit. Sekut panjang sangat 5 minit. 3 minit boleh? Tidur? 3 minit tak boleh cakap? Tak ada pun jadi lah. Kita panggil 3 minit ikut bercakap payah. Sehari isyak hari saya panggil seorang secara rawak. Belakang tu pakai baju biru, kopiah hitam. Azan. Bukan bercakap apa pun, tak perlu pengetahuan. Azan ni. Tak bisa pegang mic, ketar. Banyak ni. Kita zaman ni main tu. Itu yang kita main masjid tu, kita dengar kuliah tu. Yang tak dengar kuliah tu macam mana tu? Yang duk naik motor lagi, duk kedai makan lagi ni, duk beda handset ni. Saja saya nak sebut tu tuan-tuan. Biar. Kita yang dah mengaji live tak live ke apa ni, satu hal. Mana nak pergi? Apa yang nak dibawa? Untuk ilmu macam mana secukupnya untuk kita istilahnya ada bekalan. Kalau ada bekalan pun, kalau saya sebut saya lah, alhamdulillah dah adalah guru bekal kan. Untuk saya pun rasa kalau ada orang boleh pimpin, ada orang boleh bawa, kita duduk di bawah naungan guru lagi memang best kan. Memang kalau dalam hati tu guru yang dah meninggal satu hal. Kalau ada guru lagi duduk bawah naungan guru, seronoknya. Kita sekarang orang anggap kita sebagai guru pula. Tu pun mujur lah, tu pun ya Allah, sedar kan, saya tak sebut orang lain, saya sebut saya sedar betapa kekurangan kita lagi tentang apa yang ada. Macam mana pun sedikit dengan apa yang dah belajar tu, ada jugalah boleh buat berkira untuk lalu kehidupan ni. Tapi Masya Allah, cabarannya tu jadilah dia sebut ni. Yang ke depan kita tak tahu, bimbang, segala-gala bimbang. Kalau nisbah tanggungjawab tu, kadang-kadang bimbang tu apa? Kita sendiri, kita bimbang diri kita. Kalau ni, macam mana nak buat? Ada orang, saya tak tahu nak mula mana Ustaz. Zaman lah ni, saya banyak ada orang datang macam tu kan. Bunyi pula saya nak duduk pondok Lenggong apa, ada orang main. Ni Ustaz, saya dengar ada Ustaz kata nak buka pondok dekat Lenggong. Saya tak tahu nak cerita macam mana. Saya tak tahu macam mana ni Ustaz. Saya nak mula macam mana pun saya tak tahu. Boleh tak saya nak mengaji sini ke apa-apa? Saya tak tahu. Saya kata pondok pun baru nak atur. Yang dah ada tu adalah baru duk atur, duk tolak tanah, duk fikir tu pun duit pun ada sumbangan orang bagi tu suku hal lah. Kalau saya nak kena keluar, duit berapa macam mana? Saya kata saya tak atur lagi. tak fikir lagi tu. Umur saya pun tak tahu berapa hari, tapi macam ni lah, dalam in progress lah saya kata. Duk atur lagi. Apa syarat kalau anak saya pun nak mengaji macam mana? Anak nanti dululah. Saya tak susul lagi. Bawa hak ni saya beradab ada ni dulu. Ada orang dia memang nak lah, dia pun tercari-cari lah, apa dia nak pergi mana ni. Saya tak tahu nak mula mana Ustaz. Itu yang nak cari. Yang duk tidur lagi ni, saya heran lah, tidak. Dia tak ada apa-apa, dia tak rasa apa-apa. Yang tu dah mula risau dah tu. Yang duk cari tu. Yang tak mencari lagi ni duk hayal, duk ganja. Tadi pun saya dah tengok ada Facebook kat Johor kan, 100 kilogram lebih rasanya susun ni, macam dalam satu trailer di Johor pasal polis dia steady sikit saya tengok dadah ni susun macam satu trailer, ponggah barang satu trailer ni susun ni, dadah berjaya dirampas. Saya terfikir sikit lah, saya lupa angka tu 100 apa tu. Saya kata
daging kartel tu banyak lagi daripada dadah tu. Saya punya kepala otak saya terfikir tu, ish, dadah tu kan, dadah ni jadi macam ni tu, dadah rokok tu saya kira biar ambil zikir tak rokok ada. Itu semua tu apa tu sebenarnya? Nak ke mana tu sebenarnya? Nak ke mana? Soalan ni nak ke mana? Nak apa sebenarnya? Lu cari apa sebenarnya? Itukah la ilaha illallah? Itukah Muhammadur Rasulullah? Sikit saya bagi soal-soal gitulah. Okay, jadi asal nak sebut, ada benda yang kita bimbang, ada benda yang kita harap, tapi tak tahu ke mana, tak ketahuan. Ya Allah. Okay, 2 3. Keberatan, derita, kesukaran dan bala bencana ditimpa ke atasnya yang datang daripada segenap pihak. Istimewa pula yang tentu tertimpanya itu bagi melawan kehendak nafsu insani dan memerangi pujuk rayu syaitan dan menentang kehendak hawa nafsu. Maka sangat banyak kepahitan yang dihirupnya dan beberapa lagi susah payah yang dihadapinya. Ditambah pula duka nestapa menghalanginya, apatah lagi tak terkira bala musibah diterimanya. Banjir tak banjir, Covid tak boleh banjir mat, bala belaka semua, bala belaka. Allah masing-masing lah dia sebut kan. Dengan ayat dia sebut tu, tambah tu bala apa? Bala malas ada. Ada orang nak mengaji, nak baca Quran, tak boleh pula. Mengaji bodoh, tak faham pula. Nak buat 2-3 hari, lepas tu 10 hari tak beramal pula. Boleh main masjid sekali, seminggu pula tak datang masjid. Ni kesusahan. Jadi dia sebut halangan ketiga apa? Sukar, malas, lesu, tak ada keinginan. Kalau ada keinginan pun macam hangat teh ayam, mula-mula semangat je. Ni dengar kuliah ni semangat, terfikir nak buat ibadat, nak susun, buat zikir, nak mengaji. Keluar lagi, masuk TV, dengar satu lagu, out. Habis macam mana balik? Dia nak saya balik, buka WhatsApp, hilang habis semua hak kita belajar mana ni. Ya kan? Ya, dengar elok. Orang yang memang dia dah ada komitmen, dia ada sungguh-sungguh dia boleh buat. Keluar ni, aku balik, ini kerja aku baca Quran ni kitab aku nak tengok, ini kerja aku nak selesaikan. Kalau memang kita ada tugasan-tugasan yang nak buat, alhamdulillah. Kalau tak ada lagi, habis selesai makan-makan, apa buka TV. Tidur. So bangun pula. Itu hari lalai. Yang duk banjir ni, yang duk kena pindah duduk tempat perpindahan, yang ada yang duk kena Covid, ada yang duk kena KKM duk angkut dia, kena duduk tempat kuarantin, macam tak kuarantin aja pun bersesak-sesak tutup muka tidak. Habis 3 hari makan tidur balik sihat, tak ada apa-apa ni kuman dah pun. Yang kita ni macam-macam saya dah sebut tu kan. Tambah ada musibah macam-macam, tambah ada musibah pun, meniaga pun tak laku apa. Satu meniaga pun 5 hari tak ada orang beli pisang, jual, habis sedekah. Seorang tak main beli, masak, sedekah. 5 hari dah meniaga macam tu. Okay? Itu korang pisang, hak buat nasi kabur tak kabur ni, buat belanja dah 300-400 dah sehari. Seorang tak payah beli. Jual, tak laku. 2,000 dah modal habis. Nak cerita apa ni? Bencana, bala. Dan jangan tak tahu, bala paling besar kali, saya ngaji Tok Guru selalu bagi peringatan tu. Apa dia? Bala paling besar, tak boleh zikrullah, tak boleh ingat Allah, tak boleh selawat atas Nabi. Itu bala paling besar sekali. Tak ada perasaan nak beragama, tak ada perasaan nak rasa bertuhan, tak ada rasa aku hidup ni Allah bagi, Alhamdulillah pun tak pernah sebut, Bismillah pun tak pernah sebut. Nak rasa rezeki ni ya Allah engkau bagi, telinga ni engkau bagi pendengaran, penglihatan ni engkau yang bagi, ampunkanlah dosaku ya Allah, aku tak pernah kenali engkau yang beri semua ni, astagfirullah. Berapa orang hidupnya tu? Saya ngaji tu terus sebut, itulah bala besar sekali daripada hidup tak kenal Allah Ta'ala, hidup tak boleh zikrullah,
hidup tak boleh selawat atas Nabi, inilah bala paling besar. Kalau duduk dalam mengaji sekalipun, mengajar, kalau macam saya ngajar lah, ngajar sekalipun, tapi kita sendiri tak hidup tu, tak hidup apa sepatutnya kena hidup dalam hati kita untuk zikrullah, untuk selawat atas Nabi, tak hidup tu, rosak kita. Maksudnya kita belum tak selesai kita punya tu, istilahnya musibah, itulah musibah. Musibah banjir apa-apa tu satu hal, tapi sebenarnya musibah besar lagi bila kita dah tak ketahuan dengan Allah Ta'ala, tak ketahuan dengan Rasulullah. Itulah musibah paling besar. Kalau kita masih lagi nak ada pengetahuan, nak ke Allah, nak ke Rasul, macam mana ni? Ni boleh tak boleh ambil ni? Ni salah ke tak salah ni? Dibenar atau tak dibenar dalam syarak ni? Ni macam mana kita nak hidup seterusnya ni? Ni macam mana ni? Kita nak buat apa ni? Ni kena kepung je ni, nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Apa aktiviti kita ni? Apa kita nak susun ni? Kalau tak pernah terfikir untuk kita buat tu atas jalan yang Allah Ta'ala redha, yang macam mana yang kehendak Allah Ta'ala, tuntutan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, kalau kita pula tak pernah belajar, macam mana nak susun kehidupan? Kalau selalu duduk sibuk dengan cara selalu atas nama dunia ni, nak buat dunia pun tak boleh, macam mana nak ke akhirat pula? Apa nak susun untuk ke akhirat? Inilah bala yang ada kat kita. Apa dia? Ilmu pun tak ada rupanya, taubat pun belum lagi. Astagfirullah, ya Allah, ampunkanlah kami. Saya tak boleh saya sebut lajak sikit lagi meleleh mata kan, sebab okey, keempat, berbagai perkara lagi menanggung ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang manis dan yang pahit yang silih berganti datang kepadanya dari semasa ke semasa. Naluri nafsu itu bersegera kepada membencinya dan cepat pula kepada fitnah. Yang keempat ni apa dia? Halangan qada qadar. Kita memang beriman ketentuan Allah Ta'ala semua, tak ada apa yang berlaku kat kita ni melainkan semuanya Allah Ta'ala dalam ilmu dia azali, dalam ketentuan dia azali, mestinya. Macam mana nak hidup dalam keadaan redha bil qada dan qadar? Wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata bil khabari. Baik buruk iman datang kepada Allah Ta'ala, tapi macam mana nak settle baik buruk tu dalam mentauhidkan Allah Ta'ala? Sehingga yang baik pun memang yang baik, tak heranlah kita memang suka benda baik, tapi jangan tak tahu dalam kita dapat benda baik tu, adakah kita telah berbuat baik pada siapa yang bagi kita benda baik? Yang tu kena perhati. Kalau katalah kita ada benda yang buruk, ada musibah apa, juga kita kena sepatutnya tahu macam mana nak mengatasi, menyelesaikan apa masalah kita yang ada ni, demam, batuk, pening, sakit. Kena selesaikan mengikut macam mana ya Allah Ta'ala perintahkan kita untuk hidup bersyariat. Syariat zahirnya, syariat batinnya. Batinnya redha bil qadar, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Banjir ke, rumah terbakar ke, matilah, anak lemah lah, kapal terbang meletup lah, macam-macam kan. Berita kita dengar kat luar tu satu kat kita ni masing-masing. Ni macam mana ni, anak tak mau dengar cakap, ni apa, ni isteri mati, ni anak sihat, yang ni keguguran, yang ni sakit urat, ni sakit tulang, ni patah, ni aksiden, macam-macam. Ni peti air sejuk, peti rosak, peti sejuk rosak, ni kereta rosak, ni kena keluar belanja, ni bil air melambung, hati tak melambung. Ada istilah baik buruk tu. Jadi bila baik buruk, baik memang saya sebut tadi, kita selalunya baik, tak rasa masalah. Tapi jangan tak tahu adakah kita dah buat baik pada siapa yang buat baik. Sekali lagi sebut itu, buat baik itu khasnya atas sebut ni Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala kata hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tak adalah balasan ihsan melainkan sepatutnya ihsan daripada kita pula ke Allah Ta'ala. Apa dia? Sepatutnya macam tu. Waktu kalau katalah dibagi kita keburukan tu, sebenarnya bukan buruk sebenarnya, tapi nak mensedarkan kita supaya nak balik pada Allah Ta'ala. Macam mana nak hidup boleh ada macam tu? Yang tak adalah kat kita ni keburukan melainkan ataupun musibah, bencana. Dia tak nak redha tu satu hal, tapi macam mana nak menerima dia, untuk yang tu jalan untuk mengenal dia, mentauhidkan dia. Saya ngaji dulu ada guru buat misal macam ni. Kerasnya kita dengan Allah Ta'ala, pasal konteks kita bicara ni, macam mana nak jadi abid, macam mana nak jadi seorang sentiasa mentauhid dengan Allah Ta'ala, tu abid. Sentiasa dalam keadaan ibadat, baik pun jadi ibadat, buruk pun jadi ibadat. Macam mana tu?
Inilah abid. Allahumma salli wa sallim. Antara misal saya buat misal. Saya ngaji ada guru buat misal je ni. Macam-macam misal ni, saya nak ambil misal mudah, very light knowledge lah. Allahumma salli wa sallim. Katalah kita kalau dalam rumah, bini ada, anak kita kalau ada 5 orang, 5 ada. Hari-hari duk tengok bini bukan anak, bini bukan anak, tambah PKP ni. Tak boleh keluar rumah, PKPD. Memang siap bawa pen penerangan tu. Semua penduduk dalam kawasan ini tidak dibenarkan keluar, sekalipun di halaman rumah. Tak boleh keluar melainkan mendapat dengan ada keperluan. Itu pun satu orang satu kereta, satu orang saja atau 2 orang saja dalam satu rumah. Semua hendaklah dibuat pemeriksaan swab dan akan diberikan gelang pink. Contoh kan, kita tak kenalah tempat macam tu. Jadi hari-hari dah tengok apa? Tengok muka anak, tengok muka bini, hari-hari tengok macam tu. Soal, ada tak ada rasa kasih sayang antara satu sama lain? Saya nak gunakan suasana tu untuk buat misal lah. Hari-hari tengok muka bini dan muka anak, bukan ada perasaan apa tak? Tapi bila yang ni tak ada di rumah, yang ni tak ada rumah, bini balik sana, tinggal seorang kita kan, macam mana? Bila terpisah apa jadi? Masa tu teringat, alah, lama tak tengok bini, anak ni lama tak balik. Kalau ada di mata, boleh lah minta tolong hak ni. Tambah pula demam sakit pula. Kalau dia tolong bagus, kalau ada hak ni dia boleh basuh kain, yang ni boleh basuh pinggan, yang ni suka masak, yang ni suka bertukang, yang ni suka mengemas. Lega sikit. Masa ada itu menyemak perut pula, semak perut tengok hampa ni. Tak berlari, tak makan tidur, jenuh. Nak kejut ni pun payah ni, belum malas ni. Masa ada semak, masa tak ada dah rindu pula. Anda faham saya sebut apa? Inilah kerenah kita dengan anak-anak, bini sama, dengan suami sama. Macam itulah kita dengan Allah Ta'ala. Nak cerita tak mana? Kita kalau dapat makan, minum, jenuh, jenang, apa, rumah pun besar, buah pun semua elok, binatang ternakan apa, tak ada orang kacau, macam mana? Seronok, tak seronok deh. Tengok ayam lah gemuk-gemuk, bila aku nak makan ayam ni, yang ni pun tak habis lagi. Yang ni pun agam, ayam ni kau besar, keluar pula anak, ibu ayam bawa anak 20 ekor. Hak ni pun 5-6 ekor menetas. Ya, yang ni pun tak habis makan lagi, yang ni pun tak habis makan lagi. Boleh faham? Buah ni, rambutan ni pun berbuah, manggis lagi, durian lagi, musangking apa semua, berbuah lebih. Yang ni pun tak habis makan, siapa dia makan? Semua orang ada pokok buah pula tu. Nak cerita apa? Kalau macam tu kita tak rasa hubungan dengan Allah Ta'ala. Bila? Dia bagi, yang ni tak berbuah langsung. Ayam sak ular sawah, sak babi beruk, pergi bunuh anak ayam lagi. Ayam besar pun dia bunuh kan. Biawak pun datang, ular sawah telan, mencuri lagi, bangla lagi buat lari. Contoh macam mana? Habis, belah seekor pun tak boleh makan, buah sebiji tak boleh, beruk monyet banyak, ni. Saya nak cerita apa? Baru tanya, kalau tak ada beruk dan juga kita akan buah. Nangka putih pun dia buat lari. Saya nak cerita apa kan? Macam saya nak cerita apa? Bila kena bencana ni, baru kita akan rasa nikmat dapat. Macam tu lah. Kita ni, yang ni kita lupa. Tengok, boleh ingat Allah Ta'ala. Ya Allah, boleh aku ingat kau balik. Ampunkanlah rasa aku, ya Allah, aku lalai padamu. Astaghfirullah. Betul. Nikmat hidup ialah kita bila boleh balik ke Allah Ta'ala. Asal saya nak sebut itu. Kalau sentiasa duk zikir, kita tak rasa nikmat hidup. Pasal duk zikir. Tapi bila dia nak yang ni kelang kabut, yang ni kelang bulu baru duduk sikit, terfikir, ya Allah, aku tak ingatkan kau sikit pun. Astaghfirullah, ampunkanlah aku ya Allah. Aku dah buat sabab ni, aku tak sedar. Semua ni adalah ketentuan kau belaka. Yang ni aku buat bukan daripada aku. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Aku ni kerdilnya. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, tak ada ilmu akidah, tuan-tuan tak boleh balik kata.
Tuan-tuan tak boleh balik. Tuan-tuan tak jumpa Tuhan. Tuan-tuan tak kenal Allah Ta'ala. Tuan-tuan tak boleh dapat enjoyment dalam hidup pasal nikmat pun tuan-tuan tak rasa nikmat. Bala apatah lagi tuan-tuan tak rasa nikmat. Orang yang kenal Allah Ta'ala, nikmat tu dia rasa takut dan gerun. Pasal takut salah guna. Kalau bencana pun dia akan rasa nikmatnya. Pasal apa? Pasal dengan ni aku akan banyak mengharap pada Allah Ta'ala. Tak ada harap aku ada makhluk sikit pun. Pasal kita punya kitab kita nak baca ni, semua ni Imam Ghazali nak ajar kita macam mana nak hidup ni supaya betul-betul jadi abid, betul-betul jadi orang yang ada hubungan sentiasa dengan Allah Ta'ala. Tak ada apa yang berlaku dalam hidup ni melainkan Allah adalah dia rujuk. Saya sebut sekali lalu lah macam tu, nak menunjukkan kata memang kat kita ni ada baik buruk apa, macam mana kita nak lalu kehidupan ni, macam mana nak, Allah adalah tempat balik. Supaya istilah Urdu dia sebut macam mana jadi Allah balik. Apa jadi Allah balik ni? Kita ahlullah. Bila pun balik ke Allah, apa pun ke Allah, balik pun Allah. Kalau tak ada ilmu, kita wajib atas kita, fardu ain atas kita belajar macam mana nak dapat tauhid ke Allah Ta'ala. Fardu kan, kalau tak ada ilmu macam mana nak balik? Sikitlah saya soal gitu kan. Itu dengan siapa tuan-tuan nak belajar? Itu tuan-tuan kena cari ya. Saya dah sebut prinsip perigi cari timba, timba cari perigi. Yang ni kalau ikut ni perigi cari timba ni. Patutnya timba cari perigi. Macam mana pun ada dah prinsip pun, ada Rasulullah pernah sebut. Nabi-nabi Rasul tutup guru ni kadang-kadang kalau dia tak jadi perigi yang ada timba pergi cedok kat dia, dia kena jadi macam hujan. Pergi tengok mana gersang tu, turun hujan. Prinsip dia macam tu lah. Memang kena jadi macam tu pun. Tambah zaman lah ni nak tunggu nak jadi macam timba pergi cari perigi. Maksudnya apa? Ada murid pergi guru, pergi belajar, semua datang jauh-jauh datang pergi tempat guru pengajian, nak pergi belajar. Bukan semua orang boleh buat itu. Terpaksa lah guru pandang keluar pergi tempat-tempat yang gersang ni, simbahlah hujan sikit. Macam mana pun kalau rasa terlalu sikit, macam mana nak dapat banyak? Itu tujuan saya sebut. Macam mana nak banyak? Memada ke dengan sebulan sekali, sebulan dua kali, seminggu sekali? Kalau tak memada, nak cari siapa, nak duduk mana, apa pencarian yang tuan-tuan nak buat, yang tu satu hal. Umur jangan tak tahu, kita umur kan dalam tangan kita. Jadi macam mana kita nak bersungguh-sungguh, macam mana kita nak bangun? Ya Allah, ampunkanlah kami. Allah. Baik. Satu kalau ada orang sedar ni tuan-tuan, dia sedar ni, dia bangun ni, dia tak tidur lah. Ada orang macam tu. Satu di kalangan kita ni jangan tak tahu, ada orang Ta'ala nak bagi petunjuk ni, istilahnya dia ada turning point, dengar sekali satu kuliah ubah tu orang selalu main mengaji pun duk mengaji duk tidur lagi. Dia dah lah sekali dengar je, aku tak bisa dengar kuliah macam ni tadi. Bangun tu ubah tu hidup dia. Pusing 3-0, selalu pusing sini, pusing terus belakang. Aku tak ikut lah jalan ni. Dia tak tidur lah. Orang duk main masjid air hari pun duk tidur lagi. Pasal mengaji pun duk tidur. Dia bukan ambil faham apa orang nak cerita. Nampak je faham, rupanya tak faham. Tapi ada orang yang baru dengar ni, hari ni baru aku faham aku nak pergi mana. Mudah-mudahan Allah bagi kita kesedaran nak faham tu. Untuk faham tu lah saya sebut. Kita nak cari guru mana, nak pergi ngaji kat mana, siapa dia nak ajar kita dengan kehidupan yang macam ni, halangan yang macam ni, macam mana perjalanan syariat, macam mana hati kita nak pergi ke Allah Ta'ala. Kalau orang faham tu, insya-Allah cuma Allah Ta'ala bagi jalan sungguh-sungguh. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Saya sebut tu bab qada lah, macam mana nak selesai dia. Itu pun ilmu besar. Dia tak ada lain lah tujuan ataupun tunjang kita punya ilmu, teras kita nak faham seluruh perjalanan hidup ni. Contoh mesti ada ilmu khas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu dia itu lah. Satu orang Ta'ala tak hantar Nabi Rasul ni melainkan khas ajar dia apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu tu masih terpakai hatta zaman ni, hatta zaman Dajjal esok, hatta nak kiamat esok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kena soal ni, sejauh mana ilmu kita kat situ? Kalau tak ada, macam mana tuan-tuan nak jalan walaupun tuan-tuan dah Islam, dah mengaku iman,
Macam mana tuan-tuan nak berjalan di atas la ilaha illallah? Betul ke hang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tengok rupa orang macam rupa tak orang Islam. Kasar sikit ayat tu. Tak ada rupa orang Islam lah. Tengok cara hidup, matlamat hidup, cara fikir, cara sembang, harian punya hidup. Tak ada rupa orang Islam lah. Tak ada orang yang tak ada rupa macam istilahnya nak berbekal balik ke akhirat tu. Tak ada lah. Tak ada lah. Na'udzubillah. Okey. Sambung. Oleh itu di sinilah pula dihadapinya jalan yang sukar, halangan empat perkara yang tersebut itu. Dari itu tentulah berhajat kepada membolehkan menembusi halangan yang empat itu dengan empat cara pula yang mestinya, iaitu bertawakal semata-mata kepada Allah dengan berikhtiar sehabis daya upaya pada mendapat perkara rezeki, berserah kepada Allah Jalla wa Azza mengenai hal yang dibimbangkan, bersabar ketika ditimpa susah payah, dan redha manakala menerima qada daripadanya. Yang ni kesimpulan dia nak sebut bagaimana kaedah untuk menyelesaikan empat perkara tadi. Kaedah rezeki prinsipnya tawakal. Tawakal pun disebut ni tawakal am. Macam mana ni? Tawakal semata-mata kepada Allah Ta'ala, berikhtiar sehabis-habis daya upaya pada mendapatkan perkara rezeki, buat sabab rezeki habis-habis dah, hati tak berpegang sikit pun dengan apa kat kita, apa sabab kita buat, hati tetap la ilaha illallah, Allah bagi rezeki kat aku. Yang ni bab ni tuan-tuan, sembang boleh, dia bukan ilmu sembang, dia ada teori yang kena faham dan kena praktikal. Dan semestinya ada guru dan jurulatih mengasuh kita. Siapa pula jurulatih kita, nak guru kita nak ajar bab ni? Satu sudut kadang kita macam rasa macam aku dah tawakal aja. Ya kan? Itu. Satu kita kadang ilmu-ilmu macam ni nak tahu tak tahu tu yang kita tak sembang satu hal kan. Kadang kita nak sembang, nak bercakap pun tak reti. Itu macam mana nak bawa kalau cakap pun tak reti? Jadi apa kefahaman kita tentang masalah tawakal? Panjang tu kalau nak sebut tu. Yang tu pun kitab kita ni yang kita baru baca ni, baru orang kata apa, dilayar sekali lalu atas kiraan apa masalah dan prinsip rezeki, apa tawakal nak sebut. Ilmu dia tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, berserah kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla mengenai hal yang dibimbangkan. Apa yang kita bimbang depan ni, Yahudi, Nasrani, nak ada kuasai dunia, kuasa dunia, dajjal tak dajjal, apa nak menggagalkan orang Islam masa ke depan, nak menjatuh orang Islam, nak rebut orang Islam, nak bagi masuk musnah orang Islam, keturunan orang Islam. Apa benda ke depan ni cukup risau kita. Apa kaedah dia? Serah je ke Allah Ta'ala. Yang tu bukan urusan kita. Urusan kita apa? Hari-hari kita kena buat apa? Zikrullah, selawat atas Nabi, jaga syariat. Daging kartel tak makan. Benda yang memang haram kena tinggal lah. Duk fikir benda susah-susah akan datang buat apa? Ajar kita diajar prinsip la ilaha illallah. Faham betul-betul la ilaha illallah ni, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Takkan risau dengan apa yang akan datang, dan takkan duka cita apa yang telah lalu. Mesti dapatnya tu ya. Tak dapatnya tu maksudnya tak faham lagi la ilaha illallah. Ada orang dirisau masa akan datang, siapa? Takut ni dajjal lah apa-apa, kita kena buat perkampungan, beli tanah, teroka tanah, buat rumah dalam hutan untuk beli tong gas apa-apa semua, buat sistem kita sendiri, kampung kita sendiri. Engkau nak hidup selama-lama ke atas muka bumi ni? Tengok macam tak mati je. Bukan macam tu kaedah dia. Itu apa kaedah dia? Kaedah ni kena faham la ilaha illallah tu, walaupun duduk dalam masyarakat, hati kita tak berpegang dengan makhluk sikit pun. Macam mana nak kita buat masyarakat, kita sebahagian pada makhluk, keliling kita semua makhluk, tapi hati tak berpegang dengan makhluk. Tiada lain ilmu dia melainkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu kata sejauh mana kita faham la ilaha illallah tu. Saya boleh bagi soalan macam tu hilang tuan, pasal nak sebut benda tu kepala saya ni penuh yang nak sebut ni. Saya bagi soalan macam tu, tuan fikir. Waktu tu tuan kena cari jalan lah, bertindak lah, kena ada plan tindakan lah.
Aku nak belajar macam mana? Aku nak belajar nak aku pun tak faham. Tengok muka ustaz ni dalam YouTube banyak. Buka, try tengok, ikut pengajian ke apa ke. Cuma jangan silap pilih guru. Sebab tu. Lepas tu, tengok online ke, tengok video rakaman, dia tak semacam yang jumpa live. Kan? Jauh beza bumi dengan langit. Kan? Saya ada guru saya jumpa beradab je. Beradab je walaupun duduk 5 minit dengan dia. Allah, rasa leganya saya boleh jumpa dengan dia. Kita minta dia 1, 2, 3 perkara, dia cakap sikit je. Kita tengok tingkah laku dia pun, Allah, tenang je tengok dia. Tengok dia relax je, tak ada masalah apa pun. Kita minta nasihat, memang dia bagi nasihat tu tepat dengan kita. Pup, ui, kena sebiji. Stepek kena muka aku. Kita kena tengok ni ceramah ni rasa macam bagus dah, tak boleh kelang kabut tak, hidup tak tenteram tak, tak selesai tak masalah kan? Tapi bila jumpa guru macam mana tu tak selesai. Oh macam ni je hidup dia, simple je. Tuan ni tak fikir, tak ada risau pun benda dia akan datang, dajjal tak dajjal apa. Kalau ada dajjal pun katalah dajjal dah ada kat Putrajaya, nak buat apa? Dajjal ada kat Putrajaya. Putrajaya apa ni, kat Ipoh ni. Di dalam plan jalan nak main gerik ni. Macam? Nak main bersiar ni malam ni. Dajjal. Macam? Tak tahu nak buat apa. Dah, kita bukan masalah itu. Duk risau benda bukan-bukan. Buat apa? Diorang kata Dajjal timbul mungkin tahun depan. Diorang kata Dajjal dah ada dah. Ni duduk di Sabah tu. Duduk di Sabah ke? Duduk di Bermuda Triangle ke? Duduk di bulan ke? Duduk planet mana? Zaman Rasulullah ada Dajjal dah. Ada sahabat yang nak jumpa dah. Hadis Tamimud Dari tu apa masalah? Bukan disuruh risau Dajjal. Bukan macam tu. Gedi-gedi tu. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul kan akidah kita? Saya ngaji sebanyak guru nasihat macam ni. Jangan salahkan musuh. Musuh memang dia buat kerja dia. Syaitan. Nafsu kita suku. Syaitan, Yahudi, Nasrani, apa semua musuh keliling ni. Semua musuh kita. Dajjal tak dajjal apa. Musuh apa? Babi pun musuh je. Monyet, kera, beruk, ular. Macam-macam keliling tu musuh satu mencuri apa semua ni musuh je. Dan kau duk fikir musuh tu kau tak ada kerja. Apa kerja yang kita susun hari-hari daripada pagi tu hang buat? Itulah. Itulah kita punya kerja. Itulah kita punya tanggungjawab. Yang tu yang menyebabkan kita akan la khaufun alaihim. Hantarlah. Aku mati pun aku mati iman. Aku mati pun aku tauhid. Tempat rujukan aku Allah. Raditu billahi rabbah. Bil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amalan aku hari zikir, selawat, istighfar. Apa benda yang kita nak zikir, apa yang kita nak istighfar, apa yang kita nak selawatkan, apa hubungan dengan Nabi, apa hubungan dengan Allah Ta'ala. Inilah kita punya kerja. Macam mana nak dapat ilmu boleh jalan hidup macam tu? Kalau kita tak belajar betul, memang tuan-tuan dengar ni ayat ni lah. Kita akan rasa macam aku ni dah tepat SOP ni. Try tengok. Sikit, kasar sikit lah ayat ni. Sorry. Jadi kalau ada benda yang bimbang, keedah dia tak ada jalan lain, serah pada Allah Ta'ala. Dia kata ni nak kiamat ni 2021, kita bulan 9 esok ni ada meteor nak langgar daripada katanya bulan 9 ni nak kena. Ni hujan ni ada arus gelombang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 ni. Oh, banjir macam ni. Lah duk risau belak-belak. Engkau hari-hari kau susun apa? Jangan duk fikir masa akan datang tu, sekarang yang selesai pun yang apa? Yang sekarang ni. Tu yang pepatah kita, ulama kita sebut apa? La tuakhirul amal al-yawm liqadin. Jangan tak tangguhkan, takhirkan kerja yang sepatutnya kena buat hari ni untuk esok. Kerja apa yang tak boleh tangguh untuk esok? Bukan buat rumah, bukan tanam padi, apa yang memang fardu kena buat. Istighfar, selawat, baca Quran, tasbih, zikir, tauhid, selawat Nabi, yang memang kena buat. Yang tu yang wirid, zikir, amalan kita kena buat tu. Dan buat tu dalam keadaan hati kenal, faham, ada hubungan takluk qalbi kita dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apa proses ilmu nak belajar situ?
Itulah amal yang tak boleh tangguh esok. Kerja tak siap hari ni, boleh buat esok. Simen sekampit, kita perhabis 2 kampit, esok pula lah. Ni rumah tak siap, esok lah sambung. Ni orang azan, esok ada lagi, lusa ada lagi. Kerja dunia boleh tangguh. Pasal apa? Itu yang prinsip dia ajar. Hiduplah kat dunia ni seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Apa maksudnya? Dah hidup selama-lamanya, tak siap hari ni buat esok. Esok tak ada buat lusa. Lusa tak ada tangguh minggu depan, bulan depan, tahun depan. Buat dunia macam tu. Buat dunia boleh tangguh. Tak usah puluh buat rumah bagi siap. Lega rumah aku siap. Semayang apa ke mana, mengaji apa ke mana, kepala otak kan. Macam tu. Macam tu. Hari ni bancuh buat tapak satu tinggal ngaji dulu. Baca Quran dulu. Selawat dulu. Yang ni tak boleh tangguh untuk esok. Mana boleh tangguh? Kau tangguh umur 50 pun nak taubat, kau nak kodor tu, nak mampus kan? Nak kodor. Tu bahasa tu. Bahasa saya nak mampus ya. Bahasa wudu yang senang faham. Bahasa simbolik apa ya? Tu ngaji daripada dulu duk bodoh tu sampai lah ni tak boleh baca Quran. Itulah punca tangguh tu. Tangguh sampai lah ni Quran tak boleh baca. Tu bodoh. Sepatutnya macam mana? Yang kena ngapai, yang kena baca, yang kena selawat, yang kena sifat, bagi habis. Yang ni yang la tuakhirul amal yawm liqadin. Jangan tangguhkan hari ni punya kerja, khasnya apa-apa amalan zikir fardu yang kita dah boleh buat satu hal, takkan fardu saja. Umumnya apa hubungan yang sepatutnya kena selesai dengan Allah Ta'ala, yang hari ni punya jangan tangguhkan untuk esok. Prinsip dia macam tu. Itu yang tak benda kita risau. Risau apa? Yang penting hari ni punya kerja selesai. Tanggungjawab hari ni punya dah buat. Mati pun mati dalam keadaan tak ada benda tangguh dalam bab taat dengan Allah Ta'ala. Tak ada bab nama tangguh untuk bab taat. Mana yang sepatutnya segera, mungkar yang kena cegah. Tak ada bab tangguh dalam bab taat. Tangguh bab rumah, tangguh bab ni, tangguh ni tak ada masalah. Ni boleh tangguh. Ni boleh tangguh. Tak boleh buat ni padan lah. Cukup lah tu. Sepadan lah tu. Bab dunia padan-padan. Ada pokok pisang nak tanam, takkan nak bagi habis 500 pokok sehari, mampu sikit tak ada upah orang, bagi kerja sama. Ni pun dia pun nak duit ya, bagi ada. Bukan semua kita kena buat. Apa saya nak sebut ni, nak kata prinsip kita ni, ada benda yang kita bimbang, serah pada Allah Ta'ala. Dan amalan yang sepatutnya kena buat, ngaji, amal yang sepatutnya yang fardu yang tak boleh tinggal. Begitu juga amalan-amalan sunat yang istilahnya menyebabkan ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang ni tak boleh tangguh, barulah kita tak akan takut dengan masa akan datang. Itu kaedah. Lagi, bersabar ketika ditimpa susah payah. Kalau ada susah payah, sabar. Ini sakit, ini kaki patah, ini luka, ni anak sakit, ni bini dah sakit, ni duit tak ada, ni tak boleh berniaga, ni rugi, ni rumah terbakar, ni kena banjir. Ayat dia apa? Sabar. Sabar sebut senang. Prinsip sabar apa? Tak mengadu kat makhluk, hanya mengadu pada Allah Ta'ala. Tu sabar. Sabar ni tak mengadu kat makhluk sikit pun. Berniaga tak laku, macam mana? Ya, kata macam mana hang mereka? Tak ada apa, alhamdulillah. Nak mengadu minta bantuan kat makhluk tak sama sekali. Sabar. Kalau duk pergi sana canang sana sini, tu kan sabar. Panjang tu pun ada pelajaran ni. Banyak orang jumpa, sekali lalu saya sebut itu. Dan sabar pula inda sadmatil ula. Tu yang kalau kita perasan balik apa pengarang kita sebut, untuk lalu jalan ni taubat dulu, betul apa? Pergi ngaji. Ada ilmu tu semua bab ni kita akan tempuh. Tak ada kalau tu yang nak kena jumpa satu kena mengaji suku. Dan yang seterusnya yang keempat, masalah qada qadar ni redha manakala menerima qada daripadanya daripada Allah Ta'ala. Apa saja yang datang daripada Allah Ta'ala ni terima je lah. Kalau ada kematian ke, bencana ke, banjir ke, PKP ke,
Tak boleh kejar ke, buang kejar ke, hilang pangkat ke, tak jadi Perdana Menteri dah ke, tak jadi Menteri Besar ke, tak boleh jadi Perdana Menteri dah berapa kali, berapa puluh tahun dah ni, pun satu hal lah. Contoh lah kan, ayat-ayat tu. Macam mana? Bukan itu matlamat hidup kita. Matlamat hidup ni macam mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuhan aku Allah, Nabi aku Nabi Muhammad. Aku hidup dengan bersyariat. Sentiasa duk berzikir, mentazim Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tak ada satu pun atas cita-cita nafsu aku. Tak ada. Aku buat ni, yang ni benda tak dapat tidak. Memang yang ni kena selesaikan. Dengan aku dah selesaikan tanggungjawab aku dulu. Dengan Allah Ta'ala, dengan agama, dengan Rasulullah. Ni kerja-kerja yang aku kena buat. Yang ni untuk makhluk. Tak risau sikit pun. Mati hari ni, tak apa. Jumpa Dajjal, tak apa. Ilmu tu yang nak kena mengaji tu, ilmu tu yang nak kena faham tu, baru dengan tu kita selamat. Sambung. Maka jadilah hamba itu memulakan pada menempuh jalan yang sukar ini dengan izin Allah serta elok pertolongannya. Tatkala selesailah sudah menembusinya, berbaliklah ia itu kepada tujuan mulanya melakukan ibadat kepada Allah. Berfikirlah ia sejenak, tiba-tiba didapati dirinya itu lesu, lemah, malas, tiada rasa cergas dan tidak ada dorongan kepada berbuat kebaikan sebagaimana semestinya dan yang sepatut dilakukan. Hanya sungguhnya nafsu itu selama-lamanya adalah ia cenderung kepada alfa, lalai, bersenang lenang dan bersuka-sukaan yang sia-sia, malahan juga kepada keburukan, perkara yang tiada ada kaitan, bala bencana dan kebodohan dengan kebenaran. Yang ni dia nak sebut pula, insya-Allah sekali lalu lagi, setelah dia cerita yang tu halangan satu-satu sudut. Halangan apa pula? Kita kalau dengar ni semangat apa-apa, antara dia apa? Lesu. Kekuatan ni angat-angat tiap ayam. Balik lagi, pakai selipar, naik motor sampai rumah macam tak bisa dengar apa. Tutup handset yang mana live ni, tutup tu habis. Macam tak ada apa dah. Pergi dengar benda lain nak ni habis. Dia jadi lengap, bodoh gitu. Jadi keinginan nak bangun tak ada, dan tak ada pula ada orang nak hambat kita untuk kita bangun pergi buat. Jadi apa pula ubat ni kat situ? Yang tu yang disebut panjang umur jumpa insya-Allah. Dengan keadaan nafsu kita yang malas, kita kena ilmu dah cukup, ada maklumat, kena bukan tak tahu langsung, bukan bodoh melampau, tapi nak bangun nak buat tu tak boleh. Kalau saya tanya sembahyang sunat bagus tak? Mengaji kalau lama sampai 9.30 boleh tak? Saya ingat baru pukul 9, punya 9.30. Sampai pukul 10 elok tak mengaji? Ya kan? Duduk tu memang elok, tapi nafsu tak suka. Baru tahu. Itu saya baru sebut 9.30. Kalau 14 hari duduk dengan saya boleh turun pergi Lenggong. Saya kampung sana. Saya sedia tempat tinggal. Toto pun ada lah. Saya beli saya untuk 50 orang ada. Betul saya buat ni. Ada kan? Saya belilah. Cuma bantai ada baru 10 biji. Tak cukup stok. Tempat lapik tidur ada, selimut ada. Selimut pun tebalnya. Dah ada lah. Betul wallahi saya sebut. Bau pun wangi. Kalau tuan-tuan betul-betul pergi, saya pagi ambil pakai, balik bawa balik semua. Tak payah banyak duit. Apa saya nak sebut? Boleh 14 hari duduk dengan saya. 14 hari apa? Tu pun duduk tengok jam bila orang tua ni nak berhenti. Itu yang duduk dalam masjid. Yang duduk keluar masjid tu apa tak main-main lagi. Aku ingat nak sembahyang dah tak main lagi. 3 kali lah ulah alik main motor. Tak berhenti-berhenti lagi. Tak habis lagi Ustaz ni. Orang dah sembahyang masjid Isyak 4 kali lah. Kata dah tak habis lagi ni. Apa cerita ni? Nak sebut kata ni lah kita mengaji apa, dia angat-angat tiap ayam. Dengar orang cari lepas tu sengap pula. Jadi nak cerita apa ni? Semangat tak ada. Semangat nak pergi kerja depan, nak bangun tak ada.
Dia mesti ada dua ni. Ulama nak ajar kita, memang Imam Ghazali sebut, saya mengaji dulu untuk guru balun lama dah kan. Apa dia nak bagi kita ni, bagi cepat. Tak ada kaedah lain, dia mesti ada umpan duduk depan dan mesti ada ancaman duduk belakang, supaya yang ni kita lari, yang ni kita lihat. Jumpa nanti bab tu, dia akan sebut sekali lalu macam mana nak bangun tu. Tak ada ni duduk macam tu. Quran tak boleh baca pun. Pergediannya tak ada baca Quran. Badan pasang. Dengar kan dalam Quran. Tak ada langsung pendorong, tak ada. Nak bangkit semangat tak ada. Tak pergi jemaah kan? Tak pergi jemaah pun aku akan curi dia orang. Okey tu semayang je lah. Dia tak ada ni, orang nak bakar dia. Nak rasa bersalah tak pergi jemaah, bersalah tak pergi masjid, bersalah tak pergi mengaji. Takkan la ilaha illallah, takkan tak tahu Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Tu apa? Dia tak ada benda nak bangkit. Nak bangkit tak ada. Nak bangkit tak ada. Kalau orang ada ni umpan duduk depan, belakang ni bangkit, ni duk buat ibadat gila dah ni. Fardu sunat dengan witir sebelah, bangun malam pukul 3, bangun pagi, bangun ibadat dah ni. Buat gila ibadat ni. Ya Allah, ampunkanlah aku. Takat ni aku boleh buat. Jauh lagi kita kan, jauh lagi. InsyaAllah sambung situ nanti. Kita akan sambung tentang dia kata dengan keadaan yang demikian. Jadi macam mana kita nak bangkit dengan kelesuan yang ada kat kita ni. Allah kena fikir-fikir, kita tak ada apa dah. Makan tidur lah. Nak kerja pun tak boleh dah. Nak keluar rumah tak boleh. Nampak surat boleh lah, apalah. Payah ni duk makan tidur lagi lah. Kau gemuk lagi lah. Darah tinggi lagi lah, kencing manis lagi lah, jantung lagi lah, kolesterol itu sembang kita hari-hari. Padahal boleh bangkit, kekuatan tak ada kekuatan. Jadi apa nak bawa kuat tu? Buat rajin macam ni hari, tapi belum tentu faham. InsyaAllah jumpa situ. Wallahu a'lam. Maaf saya ingat pukul 9:30 lah. Kalau ada orang kata tak apa ustaz, alang-alang biar pukul 10. Takut ada orang lain marah, satu saya berhenti. Itu dulu. Ada soalan? Ya. Ini soalan sikit. Dulu kita berniaga, kita jumpa dengan pelanggan. Ya. Makan. Ya. Saya jual dan beli kan. Tapi sekarang ni bila kita berniaga dalam talian, tak jumpa pembeli pun. Macam mana cara nak dari segi akad? Oh, itu buat memalah sikit lah kan. Akad tu satu hal. Kaedah pembelian online ni, kaedah kita nama dia jual beli salam antaranya kan. Pastikan dengan siapa kita muamalah, tanya dulu kontak nombor, dengan siapa nak beli barang apa, ni apa, soal jawab dengan dia, tempat tu dia percayai, barang tu pula tak tipu, spek dia betul. Itu antara syarat-syarat beli online ni lah. Maksudnya istilahnya jual beli salam, maksudnya benda tu tak ada depan mata, gambar ada, contoh ada. Lepas tu adakah orang tu dipercayai, boleh ke? Dia kena cari sumber-sumber dan tempat-tempat muamalah yang macam tu, baru sah untuk muamalah online ni. Kalau online yang istilahnya tak tahu sumber, meragukan, pula tu saya silap kena tipu, dah berapa kali kena tipu dah pun ada dah. Jadi dia kena cermat dan berhati-hati lebih besar berbanding dengan yang duduk depan. Duduk depan pun ada yang kena tipu, apatah lagi yang duk online tu. Macam mana pun kalau atas tanya apa dia syarat tu, antaranya pastikan dengan siapa kita muamalah. Kalau tanya nama suku, nombor telefon dia, boleh percayai, kita masuk beli kod mana tu. Apalah ni, Shopee lah, Lazada lah, macam nama kan. Kalau ada memang tempat-tempat yang istilahnya dipercayai sampai barang kita terima pun tak puas hati, dia boleh balik dalam berapa hari, 3 hari, 5 hari, boleh hantar balik, di refund balik bayar. Kita hantar barang salah, dia masuk duit balik, yang tu kata yang pakai lah. Ada tempat macam tu. Jadi pastikan kita muamalah dengan betul dengan orang ada macam tu. Jangan tersilap memilih dengan siapa kita bermuamalah. Jadi kena cermat macam tu lah. Sekali lalu saya sebut itu lah. Yang tu pun sebahagian daripada Muhammadur Rasulullah. Pasal kadang-kadang kita seronok macam ni lah, kita beli, duit tak masuk, buat dia buat bodoh, tak bayar. Aku sapu tak bayar, apa ke dia buah alamat tangan lain pula. Ini kita pergi ambil barang, kena kawan tu pula. Jaga
Orang buat pasal kena atas orang lain, jangan ada orang ambil kesempatan pula kan. Yang tu yang kata masing-masing dia tak takwa masing-masing, jaga baik-baik nisbah kita. Cuma atas kata syarat tu, yang tu lah syarat jual beli salam ni, kenali siapa dengan siapa kita jual beli, tempat yang dipercayai, dan barang-barang tu ikut spesifikasi tepat, supaya nanti jangan silap beli, nanti merana diri sendiri. Yang tu kot bahasanya sekali lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.